Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Janaka Marzaman dalam Buletin Pahang, Isnin 8 Ogos 2022. Kerajaan Negeri Pahang sentiasa berusaha memastikan segala syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan dipatuhi dalam usaha merealisasikan pelaksanaan projek pembangunan Bandar Aero Angkasa Pahang yang melibatkan komponen pembinaan lampangan terbang antarabangsa Kuantan dan projek bercampur. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wak Ismail berkata, menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK yang bermesyuarat pada 15 Julai 2020, Kerajaan Negeri Pahang bersetuju supaya kajian komprehensif terhadap cadangan pembinaan Bandar Aero Angkasa Pahang dilaksanakan. Beliau berkata cadangan projek itu telah dibentangkan dan mendapat perakuan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-39 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 21 Oktober 2021. Menurut beliau, pembangunan projek tersebut akan dibangunkan di atas tanah seluas 5,042 hektar di kawasan Gebeng Kuantan secara usaha-sama, iaitu melalui inisiatif pembiayaan swasta PFI di mana konsep pembangunan adalah secara Build Operate Own BOO. Katanya pengoperasian lampangan terbang itu akan dikendalikan oleh pihak syarikat sepenuhnya melalui cadangan pembentukan syarikat tujuan khusus SPV iaitu Pahang Airport Berhad. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan media sebagai maklum balas berhubung soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Seremban Yang Berhormat Loke Siew Fook semasa persidangan Dewan Rakyat pada 3 Ogos 2022 berhubung projek pembinaan lampangan terbang antarabangsa Kuantan. Datuk Seri Haji Warusdi berkata pada 1 Mac 2022, satu memorandum perjanjian MOA telah dimeterai antara Perbadanan Setiausaha Kerajaan selaku pemilik tanah, Pahang Corporation Sdn Berhad sebagai pengurus dan penasihat projek dan Gading Group Berhad selaku pemaju utama bagi cadangan pembangunan Bandar Aero Angkasa Pahang dan lampangan terbang antarabangsa Kuantan. Menurut beliau, pemeteraian MOA ini jelas menunjukkan kesungguhan Kerajaan Negeri Pahang termasuk berusaha mendapatkan komitmen daripada pemaju utama bagi menjayakan projek tersebut. Kerajaan Pahang melancarkan sistem pengkalan datar peladangan e-ladang yang merupakan sebuah pengkalan data berpusat yang mengumpulkan maklumat syarikat, ladang, pekerja dan hasil pengeluaran sektor peladangan di negeri ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, sistem e-ladang ini telah dibangunkan hasil kerjasama antara Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Pahang BPEN, Bahagian Teknologi Maklumat dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang dengan menggunakan kepakaran dalaman in-house. Antara objektif pembangunan sistem e-ladang adalah diharapkan agar dapat membantu kerajaan negeri untuk menyerangka dan merancang dasar sektor peladangan selain daripada membantu menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Di samping itu, sistem ini memberikan kemudahan pencapaian maklumat peladangan mengikut jenis tanaman serta memudahkan urusan pemantauan dan penyediaan laporan dapat dibuat dengan cepat dan sistematik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Simposium Industri Sawit Negeri Pahang 2022, Komoditi Sawit, Cabaran dan Masa Depan yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Yayasan Pahang di Kuantan. Hadir sama ialah Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Naib Chancellor College Universiti Yayasan Pahang UCYP, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Haji Zainuddin. Pada majlis sama turut diadakan pelancaran Pahang Plantation and Commodities Festival and Symposium dan perasmian Simposium Industri Sawit Negeri Pahang 2022. Beliau berharap simposium ini akan dapat menerapkan nilai dan pendekatan yang positif terhadap sektor peladangan dan komoditi di negeri ini dalam usaha menjadikan Malaysia khususnya Pahang sebagai hub komoditi utama dunia. Pembukaan kedai Kasenita di Serambi Teruntum dilihat mampu meningkatkan peluang golongan orang kurang upaya OKU untuk bekerja sendiri dengan menyertai bidang keusahawanan dan program pemekasaan ekonomi.
Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haja Shahniza Samsudin berkata, ia amat penting bagi memastikan OKU dapat menjana pendapatan dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti hidup selain lebih mudah dan terbuka untuk bergaul dengan masyarakat. Katanya, Kedai Kasih Nita adalah satu cetusan idea daripada Puspanita Cawangan Pahang dengan kolaborasi bersama rakan strategik seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Bandaraya Kuantan MBK serta Makmur Gold. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas merasmikan Kedai Kasih Nita Puspanita Cawangan Negeri Pahang di Serambi Teruntum di Kuantan. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Haja Shahniza berkata, kewujudan kedai ini membuka ruang bagi aktiviti ekonomi, namun dalam masa yang sama cakna dengan kebajikan anak-anak istimewa khususnya dan mengajak serta mendidik masyarakat untuk memberi perhatian kepada golongan ini. Anak kebanggaan Pahang Mariam Muzamir 12 tahun sekali lagi mengharumkan nama negara selepas berjaya memenangi 2 pingat emas dalam The 22 Annual British Invention Show Awards 2022. Pelajar tahun 6 Sekolah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan ini memenangi anugerah Double Gold Awards dan Chairman Special Recognition Awards Young Ambassador of Innovation dalam pertandingan reka cipta, inovasi dan teknologi paling berprestij dan paling lama di United Kingdom itu. Untuk rekod, produk ciptaan Mariam iaitu YAM 2.0 Sustainable Livestock Feed juga sebelum ini telah merangkul 3 anugerah utama di International Invention Innovation Competition di Canada ICANN 2021. Bapanya, Profesor Madya TS Dr. Muzamir Hassan yang dihubungi berkata, sebelum COVID-19, pertandingan ini diadakan secara fizikal di London, namun selepas wabak berkenaan melanda, ia dijalankan di atas talian pada Mei lalu dan mereka menerima berita gembira berkenaan kejayaan Mariam pada bulan lepas. Menurutnya, apa yang lebih mengharukan ialah pengerusi British Inventor Society Ken Kramer dalam emailnya menyatakan keputusan Mariam adalah sesuatu yang menakjubkan. Dalam kesempatan sama, Mariam ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapanya, guru-guru dan rakan-rakan di sekolahnya yang banyak memberikan sokongan dan galakan dalam minatnya dalam bidang inovasi ini. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok untuk mendapatkan maklumat terkini di seluruh Pahang. Assalamualaikum.